Tuan Speaker, buat kali ketiga Tuan Speaker menolak usul yang saya bawa di Dewan Rakyat ini tentang tuntutan suluk. Saya cukup hairan. Saya mau tanya dengan Kerajaan Persekutuan, sampai tahap apa yang kamu mau membolehkan supaya bahas ini dibolehkan? Tuntutan ini dibolehkan, dibahas dalam Dewan ini. Ini soal kedaulatan negara, bukan soal remeh-temeh. To what extent? Pasal Sabah kah kamu tidak peduli? Sebab ini Sulu dia tuntut Sabah saja, bukan negeri-negeri lain. Tuan Speaker, ini kali ketiga Tuan Speaker. Saya mau tanya dengan kerajaan, kenapa kita hanya hantar stay of execution on the 12th of July? Sedangkan final award arbitrasi itu keluar pada 28 Februari. Saya mohon semua MP-MP daripada Sabah dan juga MP-MP lain ini untuk berdiri. Mohon supaya usul ini dibincangkan, dibahaskan dari dalam Dewan ini. Ini pasal Sabah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Pulai, silakan. Tuan Speaker, kadang-kadang saya rasa... Yang Berhormat cukup. Yang Berhormat Pulai, silakan. Tuan Saya betul. Saya juga Tuan Speaker, menerima. Yang Berhormat tolong. Sorry. Saya juga menerima usul. Ya. Saya ditolak. Ya. Dengan alasan bahawa subjudis. Ya. Tapi hari ini, Tuan Saya betul. Well reported. Locally and internationally. Ya. Isu ini adalah menjadi suatu perbahasan umum di peringkat lokal dan juga antarabangsa. Kalau subjudis, kalau Tan Sri membaca surat khabar pada hari ini, dia dinyatakan oleh Tan Sri Speaker Dewan Negara yang telah membuat satu komen, jangan bayar. Okey, subjudis atau tidak itu terpulang kepada mahkamah nanti. Tapi saya harap satu hujah yang konsisten. Saya bersetuju dengan kawan-kawan, rakan-rakan yang berhormat yang lain supaya isu ini perlu dibahas. Dan kita bawa usul pun bukan untuk kita pertikai hakim di Spain atau di mana-mana. Kita mahu satu penjelasan, suatu clarification kenapa ini berlaku. Dan rakyat perlu mendapat suatu pandangan menteri yang menjawab dalam parlimen. Kerana ini isu penting yang melibatkan maruah negara yang perlu kita pertahankan. Jadi saya harap Tan Sri Speaker, itu kuasa Speaker untuk menerima ataupun menolak, itu kita hormat. Tetapi we can consider. Ini bukan nak bincang tentang keputusan, tapi what actually happened. Dan rakyat perlu tahu kenapa ini berlaku dalam ke atas dua syarikat Petronas. Ini masalah kedaulatan dan isu integriti negara kita. Terima kasih. Terima kasih. Speaker, Speaker Kota Yang Belagos. Berhormat Bukit Gelugur. Sekali lagi. Mic on. Oh, sorry. Hello. Tuan Speaker. Yang lain tolong offkan mic dulu. Silakan Yang Berhormat Bukit Gelugur, silakan. Ya. Okey. Terima kasih Tuan Speaker. Saya juga telah pun mengemukakan satu usul berkenaan dengan isu Petronas ini dan ianya telah pun ditolak seperti usul-usul lain. Persoalan yang ingin saya timbulkan bukan saja seperti mana saya sokong apa Kota Belud telah pun menyatakan tadi, tetapi apa yang lebih penting adalah pengkritikan di sini adalah terhadap the AG's Chambers yang diketuai oleh Abang Tuan Speaker. Nah, sekiranya Abang Tuan Speaker akan dikritisize atas isu ini yang sudah tentunya akan berlaku, you are in a conflict of interest. You cannot decide this motion. With the greatest of respect, you are a lawyer. Ada dua jenis Azhar. Azhar the activist and Azhar the speaker. Kalau Azhar the activist yang memutuskan ini, dia tidak akan memutuskan ini. Sebab ada conflict of interest. There is a clear conflict of interest in you deciding this motion. And I support, saya dengan segala hormatnya menyokong apa yang telah pun dikatakan oleh Kota Belud
3 kali. 3 kali. Ini kali Tiga ketiga kali. kena reject. 3 Look what had kali happened now. motion ini telah pun persoalan ini ditolak. Ini satu perkara yang amat penting. Berbilion-bilion ringgit, Tuan Speaker. Berbilion. Why was a stay of execution given in so late? Betul. Adakah satu stay of execution itu sekarang berkuat kuasa? Semua persoalan ini perlu dijawab. That is why we are asking for this motion to be heard urgently. Tuan Speaker, I hope you reconsider your decision. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Speaker. Cukup. Maaf. Bagi saya buat ruling sekarang. Ya. Minta pertanyaan, Tuan Speaker. Speaker, can I just say something first, very briefly? Sorry. Saya, terima kasih Tuan Speaker. Last one. Ringkas, Yang Muhammad. Ya, betul. Okey. Satu, saya nak betulkan Yang Muhammad Kinabatangan, ini bukan isu Sabah saja. Sebab perintah yang telah diperolehi akan menjejaskan semua aset Malaysia di luar negara. It's a Malaysian issue as well. Yep. Yang kedua, alasan yang digunakan adalah sub judice. Bagi saya dengan hormat, itu tak pakai dalam keadaan ini. Sub judice case apa? Case ialah di luar negara, di Spanyol, bukan di sini. Jadi Tuan Speaker, with all due respect, you cannot use sub judice. What we want to know dengan izin ialah apa yang berlaku daripada 2019 bila kes ini diketahui pada masa itu. Ada satu chapter dalam buku Mantan Peguam Negara yang menerangkan semua ini secara detail. Sepatutnya permohonan untuk mencelah dalam prosiding di Spanyol dan mengertikan apa-apa yang berlaku di sana patut dibuat di awal 2020. Sebab mantan Peguam Negara sebut dalam buku, dia sudah mula persiapan pada masa itu. Tapi apa yang kita nak tahu sebagai Dewan yang mulia ini ialah kenapa itu tidak berlaku. Jadi Peguam Negara sekarang yang ambil alih, iaitu Abang Tuan Speaker, perlu menjelaskan atau melalui menteri kenapa permohonan untuk mencelah dalam Spanyol, prosiding timbang tara atau arbitrasi di Spanyol tidak dibuat pada masa itu. Dan 2 tahun sudah lalu. Dan sekarang kita dan baru awal tahun ini perintah keluar untuk yang membolehkan pemohon-pemohon iaitu kumpulan Sulu ini pergi merampas atau cari aset Malaysia di luar negara. Somebody has to answer that. And why was putting billions of ringgit dengan izin of Malaysian assets at risk? That is nothing to do with sub judice. It is an explanation the kerajaan owes the people of Malaysia. So the reason you are giving, sub judice is not applicable. Speaker, sedikit tambahan. Cukup. Maaf ya. Pertama sekali tentang Petronas dan asetnya di Azerbaijan. Sebenarnya pada sesi yang lepas, saya tak ingat bila, saya telah pun mengizinkan satu usul tergempar juga di mana pelupusan aset di Azerbaijan itu dibincangkan, ya. Jadi ianya telah pun dibincangkan secara panjang lebar dan telah pun Tidak diberi cukup, penerangan oleh Menteri Ekonomi. Tolong jangan kacau saya bercakap. So itu telah pun diterangkan oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi pada masa itu secara panjang lebar. Ya, jadi semua orang tahu apa sebenarnya yang berlaku tentang aset Petronas di Azerbaijan. Ya. Tuan Speaker. Sekejaplah, Yang Berhormat. Nombor 2, tentang sub judice tu, saya menerima pandangan undang-undang yang mengatakan bahawa ianya sememangnya sub judice kerana terdapat 1 atau 2 proceeding yang masih lagi berjalan sekarang. Aturan mesyuarat amat terang dalam perkara ini dan saya terpaksa memakainya. Mengenai yang Berhormat Bukit Gelugor tentang konflik interest, mengenai konflik interest, saya menafikan bahawa terdapat apa-apa konflik interest. Saya tidak pernah masuk campur dengan hal